kita dah solat jemaah maghrib bersama-sama. Dan selepas ni kita ada satu aktiviti yang julung-julung kali diadakan di sini. Baik, yang keduanya kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Munawir sudi memilih surau kita untuk mengadakan ceramahnya pada malam ini, dan juga kepada tim Ustaz ya. Ini kira hebat dah ni boleh rakam ni. Ni yang cakap ni belum rakam lagi ya? Belum lagi. Kira sejarah lah untuk surau kami ni, ada orang rakam-rakam ni. Baik, sementara tu sebelum tu ya, yang jemaah perempuan kalau nak tengok muka Ustaz boleh tarik tabir tu, boleh tengok muka Ustaz ya, tarik tabir, boleh tengok ada semangat sikit kan. Kalau nak tengok muka Ustaz boleh tarik tabir. Baik, kita berkenalan dulu dengan Ustaz. Saya ceritakan latar belakang Ustaz ya sedikit. Baik, untuk pengetahuan semua, Ustaz telah berkahwin, ada 3 orang anak. Ustaz belajar di Universiti Azhar Mesir dalam bidang Usuluddin, kemudian melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan bahasa Arab di Maktab Perguruan Islam Bangi. Berpengalaman dalam bidang motivasi dan ceramah agama selama 23 tahun. Pernah keudara dalam Perak FM, rancangan kuliah agama dan motivasi pagi. Dan kini Ustaz mengajar mata pelajaran bahasa Arab di Sekolah Menengah Raja Perempuan Tak Ayah Ibu. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz Ahmad Munawir bin Salahuddin untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan Ustaz. Makan semua tak? Ya. Makan semua. Makan semua. Kalau masuk buat ICU, banyak oyong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis kita Cik Sahibul, dan juga kepada imam-imam ahli jawatan kuasa surau Kampung Sungai C. Saya tengok dalam yang diberi oleh Ustaz Azlan tu Sungai SC. Ya, apa Kampung SC. Rupanya Sungai C. Ingat itu je. Ada pula aku baca depan ni belt pula ujungnya tuan-tuan. Jadi Kampung Sungai Sea Belt. Ya. Ada apa seat belt kereta pula. Kita rahmati Allah, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah.
Tak lupa kepada yang buat live malam ni, ada 3 channel. Yang pertama, Abang Abu Bakar Osman daripada page audio kuliah. Tuan-tuan datang daripada Sungai Siput bersama dengan saya. Tuan-tuan boleh buka audio kuliah, boleh tengok di dalamnya ramai tuan-tuan guru, ustaz-ustaz. Tak lupa juga kepada adinda saya Faiz Helmi, juga selalu buat untuk audio kuliah juga. Dan masjid datangnya daripada Teluk Intan. Dan malam ni juga kita ada bersama buat live Cik Arif kita. Ya, alhamdulillah. Tuan-tuan rahmati Allah, saya ingin membacakan suatu hadis Nabi SAW berkenaan dengan keadaan siksaan-siksaan yang Nabi lihat pada malam Isra' wal Mi'raj. Walaupun ulama tuan-tuan banyak mensyarahkan hadis-hadis ini, ada yang sahih, hadis-hadis ini ada yang dhaif, tetapi malam ni kita ambil syarah daripada kitab Fathul Bari, syarh li Sahih Bukhari, kitab Manaqibul Ansar. Ada syarah dia tuan-tuan mengatakan pada malam Isra' wal Mi'raj dibawa satu riwayat bagaimana Nabi SAW ata ala qaumin turdakhu ru'usuhum bis-sakhar. Nabi SAW dibawa oleh Jibril alaihissalam melihat azab di neraka. Dan ada satu golongan yang Nabi lihat turdakhu ru'usuhum bis-sakhar, satu kaum, satu golongan yang dihempap batu besar ke atas kepala mereka. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, dalam hadis ini disebut sakhar. Orang Arab tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, batu disebut sebagai hajar. Hajarul Aswad yang kita pergi kat Kaabah tu, ada Hajarul Aswad, batu hitam, batu. Tapi kenapa digunakan kalimah sakhar? Nabi menggambarkan kepada kita apa dia tuan-tuan? Yusawwiru ilaina, apa dia? Gambaran sesaan neraka. Kepala ini Allah hempap dengan batu, malaikat hempap kepala kita dengan batu yang sakhar, yang besar, very huge. Kalau setakat hajar ni tuan-tuan kecil je. Tapi bila sebut sakhar, besar, ulama rudikhat adat kama kanat. Setiap kali tuan-tuan dihempapkan batu di atas kepala ni, hancur, berkecai. Tuan-tuan rahmati Allah, pernah tengok tak orang aksiden otak ni sampai ke jalan raya tar ni tuan-tuan, tengkorak dia pecah. Tuan-tuan pernah tengok tak keadaan ni? Saya pernah tengok tuan-tuan, ianya berlaku kepada adik saudara saya sendiri. Aksiden, naik motor, dia nak mengelakkan Bangladesh tuan-tuan yang melawan arus, naik basikal balik daripada kilang. Nak elakkan tu, dia terjatuh, dilanggar oleh sebuah kereta. Masa tu okey lagi. Mari pula kereta pacuan 4 roda gelik pula atas kepalanya tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan, bila sampai ke rumah mayat, saya lihat jenazah ini cukup sedih saya melihatnya tuan-tuan. Kerana apa? Mata ni tak ada dah. Yang ada muka ni tuan-tuan, bahagian mata ni berlubang. Otaknya pun sudah tidak ada kerana tengkoraknya itu pecah. Tuan-tuan rahmati Allah, kita melihat kemalangan jalan raya yang begitu tragis macam ini. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, adik saudaraku ni masih muda, maka jadikanlah ya Allah, bagi pandangan manusia yang tidak mengetahui hikmah Allah ini mungkin merasakan azab bagi dia, tapi ya Allah, jadikan ini sebagai kafarah. Apa itu kafarah? Penembus dosa-dosanya.
agar dia kembali kepadamu ya Allah, bertemu denganmu ya Allah dalam keadaan apa dia? Suci daripada dosa. Tapi tuan-tuan bila tengok keadaan jenazah ni, teringat kisah yang Nabi sebut dalam hadis ni. Diampak kepala itu dengan sokor batu yang besar with a huge stone. Apa yang berlaku? Berkecil kepala ni, bersembur otak ni. Tuan-tuan, sudah berkecil, bersembur, adat kama kanat. Kata Nabi, apa dia? Allah jadikan cantum balik, elok balik. Tadi berkecil tuan-tuan, elok balik. Lalu dihempak lagi kepalanya dengan batu, pecah lagi tuan-tuan. Allah elokkan balik, diempak lagi. Bermakna apa dia tuan-tuan? Berkali-kali. Lalu Nabi SAW dengan perasaan sebok dan sedih bertanya, Mahaula ya Jibril. Wahai Jibril, siapakah ini? Siapakah golongan yang mendapat seksa yang macam ni, punya azab macam ni, punya teruk, diulang berkali-kali azabnya. Siapa mereka ini wahai Jibril? Qala, jawab Jibril, haula'i alladhi tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Wahai Muhammad, inilah mereka-mereka yang ketika di dunia hari itu berat kepala, berat untuk rukuk, berat untuk sujud. Yakni apa dia tuan-tuan? Berat untuk mendirikan solat. Subhanallah. Tuan-tuan mati Allah, anak-anak kita solat okey tak? Ni bapak-bapak yang datang malam ni, isteri di rumah macam mana daripada segi solatnya? Adakah solatnya okey atau KO? Tuan-tuan, saya tengok di sini ada seorang budak muda yang pakai t-shirt biru kat belakang tu. Yang lain, mana dia? Remaja-remaja yang sebaya dengan dia. Adik datang malam ni terpaksa ke? Bapak kata tak datang, aku terajang kamu, macam tu ke? Kenapa adik datang? Adik minat nak dengar ceramah ke? Tahu ustaz nak datang ke? Nak balun ayam malam ni? Banyak sangat soalan ustaz nyampah aku. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, pelihara dirimu daripada api neraka. Pelihara bukan saja dirimu, tetapi wa ahlikum nara. Apa dia? Keluargamu ni kena jaga daripada api neraka. Bagaimana? Ulama tafsir dalam kitab Imam Tabari mengatakan bita'limihim, dengan mengajar mereka ini. Apa dia? Tentang solat. Mengajar mereka ini tentang ilmu Al-Quran, tentang bacaan-bacaan, tajwid, tarannum. Anak kita pergi dak kelas kafar tuan-tuan? Pergi dak kelas Iqra? Allah tanya nanti ni. Tentara mati Allah, jangan jadi macam kita ni. Dah tua-tua pun tak boleh ngaji Quran. Ada yang dari pun sahabat saya di Ipoh, ustaz, umur saya dah 65, nak ngaji Iqra dengan ustaz, tapi tak nak ngaji ramai-ramai. Sebab apa Haji? Sebab segan. Kenapa? Saya baru nak mengenal huruf Al-Quran. Tuan-tuan, ustaz ni condemn dah, ustaz ni kutuk dah. Apa tua-tua tak baru, tak tahu lagi baca Jakmah pun tak tahu lagi. Bodoh. Tak ada.
Ustaz ni kata apa tuan-tuan? Ustaz ni bagi motivasi. Okey Pak Haji, datang bila Pak Haji free, datang jumpa saya ajar Pak Haji. Don't worry Ustaz, saya baca merangkak-rangkak lagi Ustaz. Tak ngapa Tuan Haji, merangkak-rangkak pun baca tak ngapa. Ustaz, nanti Ustaz boringan saya. Saya kata tak ngapa Tuan Haji. Ustaz nak marah juga ni. Sebab apa tuan-tuan? Kita kalau mengaji ni kadang-kadang malas, malu. Tapi kalau kenduri kahwin, kita ke depan nyanyi lagu Empat Darah Duduk di Tepi Sungai. Oh, Petaranong. Tapi bukan. Allah akan tanya tuan-tuan, anak-anak ini macam mana bacaan Qurannya? Beres ataupun tidak? Setelah boleh membaca Al-Quran, ada tak diajar tentang ilmu salat? Tuan-tuan rahmati Allah, kalau anak isteri tidak menunaikan solat disebabkan kita yang ihmal, kita yang meringan-ringankan solat ini, ditakuti tuan-tuan, apa dia? Kepala kita dihempap dengan batu besar di akhirat. Wal'iyazubillah. Jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman tuan-tuan dalam surah Maryam ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Allah kata tuan-tuan, mereka meninggalkan generasi selepas mereka itu yang adha'us salat. Apa dia? Meninggalkan semayang. Tuan-tuan jangan jadi macam tu. Kita kadang-kadang tuan-tuan very supporting, betul tak? Kita kadang-kadang tuan-tuan nak gerak anak semayang pun kita rasa biarlah dulu. Biola, dia naik piano lepas tu tuan-tuan. Apa dia? Solat pun no dah. Kita nak tegur isteri ni tuan-tuan, bukan saja solat, nak menutup aurat, nak tegur suruh pakai tudung pun kita segan ke? Bukan orang sini, ni Mexico ni cerita ni. Kadang ada isteri tuan-tuan cengih, garang. Dia kata, abang, jangan nak suruh-suruh saya. Jangan. Abang tahu tak, saya buat rambut saya ni colourful. Merah ada, oren ada, coklat ada. I spend a lot of money on this. Abang tahu tak, saya sudah belanjakan ribu untuk siap rambut ni. Jangan suruh saya tutup aurat. Tuan-tuan, habis. Kalau tutup aurat pun tak ada tuan-tuan, apatah lagi nak semayang. Betul tak tuan-tuan? Kadang makeup pun 3 layer. Bedok muqaddimah, bedok mutawasitah, bedok sakaratul maut. Maut tengoknya tuan-tuan. Jangan marah ibu-ibu. Nak nanggalkan bukan senang tuan-tuan. Kena pakai toner, kena tanggih pulak batu. Ya Allah, ambil masa yang tu malah nak solat. Nampak tak? Tak rahmati Allah. Apabila Allah sebut akan datang satu zaman di mana manusia ini, ambaku ini meninggalkan generasi yang apa dia? Meninggalkan sembahyang. Apa punca dia tuan-tuan? What is the cause? Apa punca dia meninggalkan sembahyang ini? Kenapa? Wattaba'us syahwat. Kerana mereka mengikut syahwat. Tuan-tuan rahmati Allah, ada ulama mengatakan adha'us salah di sini bermakna takhiruha an awqatiha. Apa makna dia tuan-tuan? Mereka ini mensia-siakan solat ini. Bukan saja mereka meninggalkan tuan-tuan sembahyang, termasuk juga di dalamnya kata ulama Imam Qurtubi, apa dia? Melambat-lambatkan sembahyang. Kenapa jadi macam tu? Kita ikut syahwat. Betul tak betul tuan-tuan? Tengok cerita Hindustan. Tumpashu air, yushku air. Tengok ni tu. Babat tak ingat pula dah tuan-tuan. Tengoklah cerita ni. Ibu-ibu tengoklah. Kau tak bisa tengok. Tiba-tiba azan. Macam mana tu?
Tengah syok tengok Hindustan ni, ibu-ibu bapa-bapa, tiba-tiba azan. Allah. Tuan-tuan, benda ni berlaku di rumah kan? Adakah tuan-tuan sama ada menutup televisyen, pergi solat berjemaah di syura dan masjid, ataupun kata orang putih continue tengok? Yang mana satu? Continue tu jawapan yang paling ikhlas yang pernah saya dengar, tuan-tuan. Alhamdulillah, continue. Pasal apa continue? Wattaba'u syahwat. Allah sebut dah, psikologi manusia dia kalak kepada syahwat. Ni masalah kita, kalak dengan syahwat. Ghalabathumus syahwat, dikalakkan dengan syahwat. Syahwat kata apa dia? Relax lah, tengok dulu bagi habis. Ni syahwat, tuan-tuan, campur pula dengan khannas. Siapa itu khannas? Syaitan khannas. Syaitan khannas alladhi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di jiwa manusia, di hati manusia. Dia kata apa dia? Betul, relax lah. Sekarang kalau tak tahu cerita ni, sekarang semayang tak khusyuk, setan bagi nasihat, tuan-tuan. Tak khusyuk sekarang. Allahu Akbar. Apa berlaku kat Syahrukh Khan tu? Tadi dah cedera parah tadi, masa azan tadi dah cedera parah. Apa berlaku pada dia? Mati ke? Hidup ke? Tuan-tuan mati Allah, maka kita semayang pun macam semayang orang munafik. Apa kata Allah Ta'ala semayang orang munafik ni macam mana rupa dia? Mereka semayang dalam keadaan kusala. Maknanya kusala? Dalam keadaan malas, dalam keadaan cepat. Allah sami'allahu liman Allah Subhanallah. Nak sambung tengok cerita Hindustan. Pernah nak berlaku benda ni, tuan-tuan, pada kita? Pernah tak? Ulama kata keadaan begini juga memasukkan kita kepada ancaman api neraka. Dirisaukan, tuan-tuan. Apa ni? Takut kita termasuk dalam golongan yang Allah hampak kepala kita ini dengan batu besar. Boleh, tuan-tuan? Baik. Summa ata ala qaumin ala aqbalihim riqa wa ala adbarihim riqa. Kata Nabi, lalu aku dibawa melihat satu lagi kaum yang seolah-olah mereka memakai cawat. Di depan cawat, di belakang cawat. Tuan-tuan, ada ulama yang mengatakan riqa ini cawat yang berduri. Bayangkan, tuan-tuan. Maknanya dalam neraka itu dipakarkan spender berduri. Apa macam? Tuan-tuan, bukan lembut apa boxer tu. Berduri, tuan-tuan. Allahu Rabbi, tak boleh cakap lah, tuan-tuan. Sakit tak sakitnya duri yang kena tu, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Apa yang berlaku kepada mereka? Yasra'una kama tasra'ul ibilu wan na'am. Apa dia? Mereka ini dihalau umpama binatang ternakan unta dan kambing. Malaikat halau. Akhirat nanti. Dengan cawat ni, tuan-tuan, macam kita ni macam haiwan ternakan. Allah Rabbi, tuan-tuan. Balik rumah nanti, tuan-tuan, jangan pakai apa? Pakai spender dia tengok cermin. Lawa ke hodoh? Kalau rasa lawa, perasan tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, dia halau hingga ke satu padang yang luas. Wa yaquluna dhari' wa zaqum. Apa mereka buat, tuan-tuan? Mereka makan rumput-rumput yang berduri. Buah-buah zakum yang berduri yang rasanya cukup pahit. Tapi mereka makan, tuan-tuan, dengan lahapnya kerana terlalu lapar. Makan tu pula dalam keadaan bagaimana? In what situation? Dalam keadaan bagaimana, tuan-tuan? Wa radfa ja'annam wa ijarataha. Dalam keadaan di atas batu yang panas daripada api neraka. Nabi tengok, Nabi sedih, tuan-tuan.
Nabi bertanya lagi, ya Jibril, maha ula ya Jibril, siapa pula ini wahai Jibril, siapa pula ini wahai Jibril? Jibril alaihissalam menjawab, qala haula illadzi la yu'adduna sadaqat amwalihim. Inilah orang-orang daripada kaum yang tidak menunaikan sedekah, sama ada wajib, mafruḍah, seperti zakat. Sedekah ni ada dua rupanya tuan-tuan, nau'ain. As-sadaqat nau'ani. Sedekah ini ada dua. Yang pertama sedekah mafruḍah, sedekah yang wajib. Apa dia? Zakat. Zakat ni ada banyak tuan-tuan. Zakat harta, zakat perniagaan, zakat barang kemas, zakat tanaman, zakat ternakan. Saya nak tanya ibu-ibu, banyak tak gelang-gelang di rumah? Banyak tak rantai mai? Paling banyak ibu-ibu malah nak jawab. Saya nak tanya ibu-ibu, ikut pandangan yang mana? Kalau kita ikut pandangan ulama yang lama mengatakan selagi mana kita pakai gelang-gelang dan rantai ni tak kena zakat. Betul tak? Tu yang pergi kenduri robot lurus je tangan tu penuh gelang ni straight sampai ke ketiak tuan-tuan. Pasal apa nak pakai semua supaya tak kena zakat? Fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Perak tuan-tuan sekarang ini, meh kita yang berlambak-lambak di rumah ni timbang. Kalau sampai kepada 500 gram wajib zakat. Bukan kira kita pakai semua tu makna tak wajib zakat. Tak. Timbang tuan-tuan, lebih 500 gram wajib keluarkan zakat. Untuk siapa zakat ni? Adakah nak menyusahkan kita tuan-tuan? Tak. Untuk siapa zakat ni? Untuk orang-orang yang hari ni kalau tuan-tuan dengar khutbah sempena hari polis. Tuan-tuan dengar tak khutbah tadi ke meroloh khutbah tadi ni? Tuan-tuan tidur. Bila sampai ittaqullah haqqa tuqah, bila ibadallah baru dijaga, dah habis tuan-tuan. Tuan-tuan dengar tak khutbah hari ni? Dia kata apa dia tuan-tuan? Kejadian seorang ibu yang mencuri di pasaraya dan tidak membayar barang yang dicuri itu. Ditangkap, diserahkan ke balai polis. Bila disoal siasat tuan-tuan, kenapa jadi begini, ketua polis ni siasat, ibu ni menyatakan dia tak ada modal untuk bagi anaknya makan kerana lapar tuan-tuan. Sebab itu Allah jadikan tuan-tuan, orang yang tak keluarkan zakat bantu orang yang mencuri pasaraya kerana susah. Orang yang tuan-tuan membuat kerja-kerja yang Allah larang kerana apa? Tidak dibantu oleh orang kaya, tidak dibantu oleh aghnia, the rich man, tidak dibantu. Yang mempunyai zulfadlul mal, yang mempunyai kelebihan harta tapi tak nak bantu. Hingga mereka terpaksa merompak, hingga mereka terpaksa mencuri susu di pasaraya tuan-tuan. Kerana apa? Anak menangis kelaparan. Maka Allah akan buat siksa kepada orang tak keluarkan zakat, tak bantu orang-orang yang miskin macam ni. Apa dia tuan-tuan? Duduk makan rumput berduri. Allahu Akbar. Memakan buah zakum yang dirasakan payah, rasanya taste dia payah, pahit, tapi kita makan dengan lahap tuan-tuan. Kerana apa? Jibril kata ni orang yang tak nak keluarkan zakat, tak nak tolong orang-orang miskin, hingga orang miskin mencuri di pasaraya. Tak nak tolong orang-orang fakir tuan-tuan, hingga orang fakir menjual maruah mereka. Masya Allah. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka kita yang ada zulfadlul mal, kita yang ada tuan-tuan, orang kata ladang, kita ada sawah, kita ada kelapa sawit,
Bila cukup syarat haul nisab ni, tuan-tuan boleh rujuk kepada bahagian Baitul Mal. Nisab macam mana untuk barang kemas, macam mana untuk ternakan, macam mana untuk tanaman. Tanya tuan-tuan, berapa yang saya kena keluarkan, bayarlah zakat tuan-tuan. Kalau tidak, akhirat Allah jadikan umpama unta dan kambing. Tuan-tuan pergi ke padang, di situ ada rumput berduri, di situ ada buah zakum yang pahit dan payau, kita makan. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khuz min amwalihim sadaqatan. Wahai Muhammad, ambil daripada harta mereka orang-orang yang aku berikan rezeki yang lebih. Sadaqatan, sadaqah. Saya kata tadi ada dua, sedekah mafrudah, sedekah yang wajib umpama zakat, dan sedekah yang masnunah, sedekah yang sunat, tatawwu'. Apa dia? Sedekah yang kita bagi secara sunnah. Tuan-tuan ada duit lebih gaji, tuan-tuan ambil lah RM50, tak banyak. Ambil lah RM10, tak banyak. Tanya dengan pengurusi surau. Tanya pengurusi surau, surah hijrah ni berapa dia punya bil elektriknya. Tanya. Pengurusi kata, oh kita pakai aircon ni, aircon ada 1, 2, 3, berapa biji? 3 biji ni, dengan kipas lagi ni. Oi, setiap bulan ni lebih kurang dalam 400-500. Tuan-tuan bagi tahu pada pengurusi, saya ni duit tak banyak, gaji saya tak tinggi. Tapi kalau setakat RM30 saya boleh bagi tiap-tiap bulan, tambahlah untuk bayar duit elektrik. Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita ni daripada azab api neraka. Malah kata ulama, kita akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam syurga min babis sadaqah. Syurga ni banyak pintu tuan-tuan. Abwabul jannah ni banyak. Pintu-pintu syurga ni banyak tuan-tuan. Ada orang masuk pintu syurga melalui Babur Rayyan. Namanya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Siapa yang masuk pintu Ar-Rayyan ini? Lis-sha'im, untuk orang berpuasa. Orang yang berpuasa tuan-tuan, yang menjaga puasa dia tuan-tuan, yang puasa anggota badan, puasa hati. Bukan sekadar lapar dan dahaga, dia puasa betul-betul, puasa orang beriman tuan-tuan. Apa puasa orang beriman ini? Bukan saja lapar dahaga, tapi puasa mata, puasa mulut, puasa tangan, puasa telinga, puasa kaki. Dan yang paling mikro sekali, puasa yang paling hebat sekali, puasa hati ni. Jangan dengki kat orang, jangan fitnah orang, jangan ribah mengumpat orang. Tuan-tuan rahmati Allah, orang yang boleh jaga puasa-puasa ini dah masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Tapi susah tuan-tuan. Saya pergi bazar Ramadan, ingat, kat Ipoh. Kat Ipoh tuan-tuan, selalu bazar Ramadan ni di Medan Kopit. Bila pergi ni tuan-tuan, pertamanya kita tak boleh kawal makan. Bila beli, masa lapar memang banyak makanan kita beli, penuh. Selalu bagi tazkirah Ramadan, saya nasihat orang jangan membeli hingga membazir. Tengok-tengok ustaz pergi, ustaz pun beli, penuh juga 5 jari ni tuan-tuan. Dengan cendoinya, dengan kuih badak berendam. Orang Melayu ni seni kuih dia macam-macam. Contohnya, kalau 1 biji dalam yang daun, daun pisang tu, dia panggil badak berendam. Kalau 2 biji, dia panggil puteri sebilik. Daripada badak, tukar dia puteri tuan-tuan. Tu belum lagi kuih telinga kelin tu, nak makan pun tak sanggup tuan-tuan. Telinga kelin panggilnya. Beli tuan-tuan penuh 2 tangan. Lepas tu dah menyesal. Allah, ni kalau anak murid pengajian aku nampak ni kantoi.
Jadi jalan ni tuan-tuan, sorok le tangan kat belakang supaya orang tak nampak. Rupanya anak murid pengajian dia tegur daripada belakang. Banyak ustaz beli kuih. Udah tuan-tuan. Itu ustaz bagi tahu jangan beli banyak-banyak, membazirkan, tak habis makan kan ustaz. Gini lah ustaz, kalau tak cukup jari tangan tu, jari kaki tu banyak lagi. Aku rasa nak empuk dengan cendol tu tuan-tuan. Terhormati Allah, kadang-kadang pergi bazar Ramadan, minta maaf ibu-ibu ya, yang meniaga ni pun tak pakai tudung. Jangan marah tuan-tuan. Saya ustaz ni kadang balik daripada kuliah asar. Balik kuliah asar ni tuan-tuan, bulan Ramadan dia banyak kuliah. Kuliah duha, kuliah subuh, kuliah asar. Balik kuliah asar tuan-tuan, nak pergi bazar Ramadan pasal nak beli kuih-muih ni. Isteri kata nak satu kuih ni abang, cari-cari tak ada gerai lain tuan-tuan. Dekat gerai awet cun yang meniaga ni, awet cun, tapi sayang tak tutup aurat. Udah. So kita pun pergilah tuan-tuan, nak buat macam mana, nak pergi bazar Ramadan lain belum tahu lagi ada, tak nak buang masa tuan-tuan, nak berbuka dah. Kita pun tak nak tengok awet ni, kita pun tengok ke lain, kita pun kata nak kuih ni. Awet tu tanya, kuih mana? Ini. Tak mau tengok ni. Awet tu kata, itu bukan kuih, tu beg plastik. Oh, beg plastik kan tuan-tuan, silap tunjuk apanya. Akhirnya tuan-tuan tertengok jugalah. Meja panjang, lebar. Kuih depan aku, dia belah sana. Kita nak ambil sendiri, dia tak bagi. Nanti rosak kuih dia tuan-tuan, basi kuih dia, ada nyor apa dalam. So tuan-tuan awet ni pun nak ambil, dia jangkau, dia tunduk. Bila tunduk tuan-tuan, nampak aurat yang boleh merosakkan puasa kita. Nampak tak? So macam mana tuan-tuan kita nak dapat masuk daripada pintu Ar-Rayyan kalau puasa kita ini mata kita tak jaga? Ustaz pun, setan ni tuan-tuan walaupun diikat tapi digoda. Allah Ta'ala try Ustaz Menawir ni. Tazkirah bukan main, ceramah bukan main, tapi jaga tak mata, tak jaga mata, Ustaz pun tak layak masuk daripada pintu Ar-Rayyan puasa. Begitu juga tuan-tuan, kita masuk daripada pintu sedekah. Doalah tuan-tuan, nak masuk syurga Allah ni kita masuk daripada mana-mana pintu tuan-tuan. Kalau siapa yang solat dia ini bagus, sempurna tuan-tuan, doa mudah-mudahan Allah Ta'ala taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah daripada kami solat kami, wasiyamana, puasa kami, waruku'ana, rukuk kami, wasujudana, sujud kami, wa takhashu'ana, wa ta'abbudana, wa takhashu'ana, ibadat kami. Puasa, sedekah, zakat tu ibadat, haji ibadat-ibadat. Wa tammim taqsirana, ya Allah, sempurnakan kalau ada yang kami tak qada lagi, ya Allah. Kami baru je nak semayang umur 40 tuan-tuan, umur 15 sampai 40 tak semayang. Dah qada ke belum? Ada seorang tanya saya, dia menangis-nangis, dia kata, Ustaz, ya, saya ni lambat insaf Ustaz, 50 baru insaf, 50 baru belajar semayang Ustaz, baru belajar mengaji Ustaz. Tak apalah Ustaz, nak qada semayang ni saya dengar ada Ustaz ceramah, kalau nak senang qada semayang ikut waktu solat. Lepas solat subuh kita qada solat subuh yang mungkin kita tinggalkan ikut kemampuan. Kalau 5 kali waktu, 5 waktu tu kita qadakan. Ustaz, Zuhur pun macam tu juga, Asar pun macam tu juga, Maghrib pun macam tu juga, Isyak pun macam tu juga. Mana yang mampu, kata Ustaz tu. Ustaz, banyak sangat Ustaz yang saya nak qada Ustaz. Macam mana Ustaz kalau saya tak sempat qada Ustaz?
Macam mana ustaz? Puasa saya banyak tak qada lagi, solat saya banyak tak qada lagi ustaz. Macam mana kalau tak sempat ustaz? Macam mana? Tuan-tuan dia teriak. Saya kata dengar dah imam baca wa tammin tafsirana tu. Tuan-tuan saya dengar imam baca doa ni kan, tapi masalah kita tak faham kadang-kadang. Wa tammin tafsirana, ya Allah ya Tuhanku, aku sedang berusaha qada puasa aku sedang berusaha qada sembahyang aku ya Allah. Tapi kalau aku tak sempat ya Allah, kau sempurnakan kekurangan-kekurangan yang aku tak qada lagi ini wahai Allah. Tuan-tuan, masuk syurga kita insya-Allah walaupun dulu kita jenis yo. Walaupun dulu kita jenis yale ya badu ni tuan-tuan. Yang penting wala ta'assu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat keampunan daripada Allah Subhanahu taala. Jangan putus asa. Teruskan tuan-tuan beribadat, buat sebagaimana yang kita nak buat, semampu mana yang kita mampu. Insya-Allah Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Boleh tuan-tuan? Yang terakhir tuan-tuan, Nabi kata summa ata ala qaumin baina aidihim lahmun nadij fi qidrin. Nabi dibawa pula tuan-tuan apa dia, sangan dengan satu kaum yang mereka ini menghadap dua periuk di kiri dan kanannya. Di sebelah kanan ni tuan-tuan, di sebelah kanan ini lahmun, daging yang segar, nadijun, daging yang segar, daging yang dimasak enak, sedap, istimewa. Walahmun akhar layyi khabis, dan apa dia tuan-tuan, di sebelah kirinya pula satu periuk, satu pinggan, satu bekas, dagingnya itu busuk, bernanah dan berulat. Tapi mereka tak makan daging yang dimasak elok ni tuan-tuan. Apa mereka buat? Mereka ambil daging yang berulat busuk ni lalu dimasukkan ke dalam mulut mereka ini dengan lahapnya. Nabi bertanya, ya Jibril, mahaula, siapa ini wahai Jibril? Siapa pula ini wahai Jibril? Jibril jawab, wahai Muhammad, azarajul min ummatik takunu indahul mar'atu alalu tayyib fayati imra'atan khabisah. Inilah manusia daripada kaum, ada isteri di rumah tetapi keluar mencari makan di luar tuan-tuan. Pepatah Melayu, istilah Melayu apa dia? Makan luar. Maksudnya apa tuan-tuan? Mencari perempuan-perempuan jalang, mencari perempuan-perempuan yang jahat, berzina dengan mereka, tidak balik ke rumah, tidur hingga ke pagi. Begitu juga perempuan, ibu-ibu yang ada suami tetapi curang. Tuan-tuan, ada seorang yang menceritakan dalam satu kisah di Facebook, isteri dia curang dengan teman sepejabat. Apa suami ni buat tuan-tuan? Dia intip isteri ni pergi mana. Dan setelah diintip tuan-tuan, dia tengok suami ni tengok isteri dia berzina dalam kereta, di parking kereta. Suami ni tangkap kamera tanpa mereka sedar tuan-tuan. Dia pakai yang night vision tu, yang boleh nampak waktu malam tu. Mereka dalam tu tak sedar dah. Balik tuan-tuan, dia panggil semua keluarga perempuan ni, pak mentua dia, apa semua adik-beradik. Dia pasang video ni tuan-tuan di televisyen. Isteri yang melihat ni terkejut, lalu dia menyembah-nyembah suami ni, minta ampun dan maaf. Orang macam ni lah tuan-tuan, di akhirat nanti Allah akan jadikan siksaan di neraka. Bukan saja dibakar dengan api neraka, tapi makan daging yang bernanah, busuk dan berulat. Tuan-tuan, jagalah anak-anak kita, isteri kita. Boleh tuan-tuan? Saya tuan-tuan bangun undang-undang keluarga banyak cerita, kisah ya. Suami yang minta kahwin, isteri tak bagi. Ibu-ibu ya, dia nak kahwin, isteri kata jangan gatal.
Kahwin lah kerat 18. Takut dia. Akhirnya apa dia buat tuan-tuan? Dia simpan handphone secara rahsia. Abang Abu ni pun ada 3 handphone, tapi dia jenis beriman, saya tahu. Ada simpan 2 handphone tuan-tuan, ibu-ibu. Satu handphone untuk ibu-ibu. Ringtone-nya elok je bunyinya. Sallallahu ala Muhammad. Satu lagi ibu-ibu, ringtone lain. Dia sorok dalam flash air jamban tu ibu-ibu. Yang flash air tarik tu, sekali tu tarik, sangkut. Buka-buka tengok elok je handphone bungkus plastik dalam tu. Siapa punya kerja? Suami letak dalam tu sorok. Satu kes ibu-ibu letak dalam tin biskut. Bila awet kon bergegar tin biskut tu. Jangan marah. Anak jaga bapa-bapa. Nafsu ni minal lisan, minal kalam, daripada kata-kata ia akan membawa kepada muqabalah, pertemuan, dating, mau'id. Bila bertemu ni dia akan membawa kepada al-lamsah. Apa al-lamsah? Sentuh. Setan yang ketiga. La yakhluwanna ahadukum illa bidhi mahramin. Jangan berdua-duaan, kerana kata Nabi yang ketiga itu adalah syaitan. Syaitan ni bisik asyut. Apalagi line clear brother. Pegang tangan, lembutnya, daripada pegang naik syahwat, lalu berlakulah zina. Tuan-tuan, oleh kerana itu, ibu-ibu layanlah suami dengan penuh dambaan, disebut oleh Allah Ta'ala sakinah, rahmah wa mawaddah. Boleh ibu? Saya selalu cerita, ibu kalau kita setakat masak nasi, lepas tu panggil, "Oi awak, makan, dah siap." Itu hanya tanggungjawab, tak ada mawaddah, tak ada rahmah. Jangan marah ibu-ibu, saya bukan mengajar, kongsi. Seorang pakar cakap. Tapi ibu, bila siap dah nasi tu, panggillah suami dengan nama yang suami suka. Ibu, panggil suami apa namanya? Awak ke Anja, ke Mika, ke Boboiboy. Panggil. Bila suami ni datang, duduk menghadap meja itu, jangan biar suami cedok. Ini kata seorang pakar psikologi keluarga. Boleh ibu? Cedok nasi tu, letak dalam pinggan suami, bagi pada suami, bagi advice pula. "Abang, hati-hati bang, nasi ni panas, nanti melecur tangan." Suami pula mengada-ngada, "Tu nak makan macam mana? Tolonglah tiup." Mengada pula suami ni, ambil pinggan, kerap atas kepala. Jangan marah ibu. Ini yang disebut sebagai sakinah, ketenangan, mawaddah, sayang, rahmah, cinta. Nampak tak? Sebab apa kita tak ada benda-benda macam ini? Kerana kita terlepas pandang rupanya. 30 tahun kahwin, kita rasa tak ada kemesraan. Sebab itu, suami atau isteri, dia mencari kemesraan yang ada di luar sana. Wallahu alam bisawab. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan motivasi yang sampaikan pada malam ini tentang Isra' wal Mi'raj dapat memberi pengajaran kepada kita bersama. Tuan-tuan rahmati Allah, saya mohon untuk membuat satu pengumuman iklan bersama dengan saya. Kru yang datang dengan saya ni ada membawa barangan produk Islam. So tuan-tuan, kalau nak dapat, orang kata hati yang bersih, mestilah daripada sumber pemakanan tu dulu kena jaga. So malam ni tuan-tuan ada yang bawa ikan masin dengannya, ada yang bawa tamar, kurma, dan ada juga sahabat membawa air syifa tuan-tuan, air yang telah kita doakan. Setiap pengajian kita doakan, mudah-mudahan menjadi penyembuh kepada penyakit. Yang menyembuhkan ni Allah, bukan kita. Kita usaha je. Ada seorang sahabat beritahu tuan-tuan, air yang kita doakan ini dia bagi pada anak saudara dia di Kampar ada kanser darah.
Alhamdulillah, tuan-tuan doktor mengesahkan baru-baru ni kanser darah itu sudah tidak ada. This is a miracle, kata dia. Ini satu keajaiban. Siapa yang buat keajaiban, tuan-tuan? Bukan air, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tawakal dan usaha. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadi kita orang-orang beriman. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salah, minas syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya serahkan kembali kepada Encik Syahimul kita, insya-Allah.